Krisis di puncak kuasa Iran telah memasuki fase yang eksplosif. Dan pada hari Kamis ini, 23 April 2026, yang muncul dengan kuat ialah Iran. Berpekah antara kumpulan yang cuba meredakan tekanan dan kumpulan tentera yang mahu terus mengekalkan Hormuz dalam keadaan tegang. Paksi utama adalah jelas. Di satu pihak, Presiden Masoud Pezeshkian mempertahankan penggunaan diplomasi untuk mengurangkan ketegangan dengan Washington. Di pihak satu lagi, pengawal revolusi terus memaksakan logik kekuatan ke atas pelayaran, ke atas rundingan, dan juga ke atas message rejim itu sendiri. Itulah sebabnya, pertikaian ini bukan lagi hanya di peringkat luar, kini ia juga menjadi perang dalaman untuk kawalan, hala tuju, dan kelangsungan politik di dalam Teheran. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti terbaik. Kewartawanan yang pernah dilihat dengan kepercayaan Milson Alves Global. Titik paling ketara dalam pertembungan ini muncul di Selat Hormuz. Pada 17 April, Chancellor Abbas Araghchi mengumumkan bahawa laluan itu dibuka untuk kapal dagang semasa gencatan senjata, yang menyebabkan reaksi segera dari pasaran dan harapan untuk sedikit kelegaan. Tetapi pembukaan itu sudah pun dikelilingi kawalan kerana pegawai tinggi Iran memberitahu Reuters bahawa sebarang penyeberangan perlu diselaraskan dengan pengawal revolusi. Dalam praktiknya, ini bermakna diplomasi bercakap tentang pembukaan, tetapi kunci masih berada di tangan sayap bersenjata. Malah syarikat perkapalan pun tidak mempercayai sepenuhnya kata-kata itu. Beberapa kapal cuba melintasi dan akhirnya berpatah balik kerana keraguan tentang periuk api, keselamatan dan kebebasan sebenar untuk melintas. Kurang dari sehari kemudian, kumpulan keras telah mengabaikan isyarat diplomatik. Laporan daripada Critical Threats Project menyatakan bahawa pada 18 April, tentera laut pengawal revolusi telah menyerang kapal-kapal dagang. Ia menyatakan bahawa kapal dari mana-mana jenis atau kewarganegaraan tidak sepatutnya mendekati selat itu dan secara praktikalnya membatalkan pengumuman terdahulu oleh Menteri Luar. Penilaian daripada pusat itu menunjukkan bahawa tindakan ini bukan sahaja sebagai tekanan terhadap Amerika Syarikat, tetapi juga satu demonstrasi kekuatan dalaman untuk memperjelaskan siapa yang berkuasa di Timur Muiz dan siapa yang menentukan hala tuju rundingan. Di situlah ketegangan menjadi semakin nyata. Ini bukan sekadar pertembungan antara Iran dan Amerika Syarikat, tetapi juga satu perebutan kuasa dalam rejim itu sendiri tentang siapa yang boleh bersuara, siapa yang boleh berunding, dan siapa yang boleh menarik picu politik. Perpekahan ini menjadi lebih jelas apabila Pezeshkian pada 20 April menyatakan bahawa segala pendekatan yang rasional dan diplomatik harus digunakan untuk mengurangkan ketegangan dengan Washington. Ayat ini, walaupun secara bersendirian sudah penting, tetapi ia menjadi lebih bermakna apabila dilihat dalam konteksnya. Dalam tempoh yang sama, pengawal mengekalkan kawalan sepenuhnya ke atas lintasan dan juga terhadap rentak krisis tersebut. Sementara Presiden Kuba mencari jalan keluar yang kurang merosakkan, jentera-tentera terus berfungsi sebagai penghalang, ancaman dan juga sebagai isyarat penolakan. Dalam kata lain, apa yang muncul hari ini di Teheran ialah kuasa sivil yang bercakap tentang pengurangan ketegangan dan kuasa bersenjata yang menunjukkan bahawa kata putus masih berada di tangan mereka. Di luar, tekanan dari Amerika Syarikat hanya semakin meningkat. Mulai 13 April, Washington mula menyekat trafik masuk dan keluar di pelabuhan-pelabuhan Iran dalam satu langkah yang secara langsung menjejaskan jantung keuangan rejim tersebut. Reuters melaporkan bahawa tekanan ini boleh mengeluarkan hampir 2 juta tong minyak Iran sehari dari pasaran. Pada 23 April, Reuters sendiri melaporkan bahawa tentera Amerika telah mengarahkan lebih daripada 30 kapal untuk berpatah balik atau menukar laluan. Dan sekurang-kurangnya 3 kapal tangki minyak Iran telah dipintas di perairan Asia, jauh dari Teluk, dalam usaha untuk menyesakkan perdagangan Teheran, tanpa hanya bergantung kepada talian panas Hormuz. Ini membantu menjelaskan mengapa krisis menjadi begitu parah. Washington bukan sahaja mengancam, malah sedang menguji had ekonomi rejim itu di beberapa bidang secara serentak. Ini menunjukkan 2 perkara. Pertama, minyak masih menjadi nadi utama keuangan Iran.
Kedua, mengekalkan Selat Hormuz dalam ketakutan dan sekatan bukan sahaja menyakiti pihak lawan, malah turut menjejaskan Iran sendiri kerana laluan utama pendapatannya menjadi sempit. Di sinilah pendirian yang dipertahankan oleh Pezeshkian mendapat makna politik. Dengan ekonomi yang terjejas, infrastruktur di bawah tekanan dan ekspor tersekat, terus berkeras hanya dengan konfrontasi bukan lagi satu kekuatan, malah kelihatan seperti mensabotase diri sendiri. Dan yang paling memalukan bagi Teheran ialah walaupun rakan-rakan yang dahulunya dianggap sebagai perisai diplomatik, kini turut mendesak supaya selat itu dibuka semula. Pada 13 April, China melalui Wang Yi menyatakan bahawa sekatan di Hormuz bertentangan dengan kepentingan masyarakat antarabangsa. Kemudian, pada 20 April, Xi Jinping menyatakan dalam perbualan dengan Muhammad bin Salman bahawa laluan biasa melalui selat itu memenuhi kepentingan bersama negara-negara di rantau tersebut dan masyarakat antarabangsa. Pesanan dari Beijing adalah terus terang, walaupun menggunakan bahasa diplomatik. Krisis ini sudah melepasi tahap kritikal dan perdagangan global, tenaga, serta kestabilan serantau lebih penting daripada sandiwara penentangan Teheran. Apabila China mengambil pendirian ini, rejim Iran kehilangan sokongan walaupun daripada mereka yang bergantung kepada minyak dari rantau itu. Moskow juga mengikuti garis pengekangan. Laporan mengenai perbualan antara Sergei Lavrov dan Abbas Araghchi menunjukkan bahawa Rusia mempertahankan pemeliharaan gencatan senjata dan kesinambungan perbincangan. Manakala pihak Iran menegaskan semula kesediaan untuk memastikan laluan tanpa halangan kepada kapal-kapal Rusia di Selat Hormuz. Isyarat ini sangat bermakna. Rusia tidak mahu melihat koridor maritim di luar kawalan kerana ini akan meningkatkan kos krisis, memperluaskan ketidakstabilan dan mengganggu kepentingan tenaga serta strategik. Maksudnya, baik China maupun Rusia tidak menerima idea untuk membiarkan selat itu menjadi pentas tetap bagi sayap paling radikal pengawal revolusi. Kedua-duanya lebih memilih kebolehjangkaan, laluan biasa dan rundingan. Ini semakin mengasingkan pihak-pihak Iran yang cuba menjadikan Hormuz sebagai senjata mutlak. Itulah sebabnya naratif kekuatan mutlak mula runtuh. Apabila Presiden bercakap tentang diplomasi, apabila Menteri Luar mengumumkan keterbukaan, apabila pengawal mengenakan koordinasi ketenteraan dan kemudian mengetatkan semula, apa yang dunia lihat bukanlah kepimpinan yang kukuh. Apa yang dunia lihat ialah kekeliruan di pusat rejim itu. Dan gambaran itu menjadi lebih buruk apabila Washington mula menuntut jawapan yang bersatu daripada kepimpinan Iran. Rumah Putih telah menjelaskan pada 22 April bahawa Donald Trump mahukan pendirian yang bersatu dari Tehran untuk menamatkan permusuhan. Dalam bahasa mudah, Amerika Syarikat sendiri sudah melihat bahawa Iran tidak bercakap dengan satu suara. Dan apabila pihak lawan menyedari perkara ini, tekanan akan menjadi lebih tinggi lagi. Dalam senario ini, pergaduhan antara Presiden Iran dan pengawal revolusi bukan lagi sekadar isu di belakang tabir, tetapi menjadi pusat kepada krisis tersebut. Laporan daripada Critical Threats Project secara terus terang menyatakan bahawa pengawal revolusi telah mengukuhkan pengaruh bukan sahaja terhadap tindak balas ketenteraan, tetapi juga terhadap pendirian rundingan Iran. Ini menjelaskan mengapa setiap isyarat keterbukaan diikuti dengan sekatan, tembakan amaran atau syarat baru yang mustahil. Hakikat yang pahit pada masa ini ialah Selat Hormuz telah menjadi cerminan krisis Iran. Selat itu dibuka dan ditutup, seolah-olah mengikuti pertikaian di dalam Teheran. Apabila diplomasi cuba bernafas, pihak yang cemas mengetatkan kawalan. Apabila pihak yang cemas mengetatkan kawalan, ekonomi menjerit. Apabila ekonomi menjerit, China dan Rusia menuntut kepastian. Dan apabila semua ini berlaku serentak, Amerika Syarikat melihat kelemahan bukan kekuatan. Disitulah kepungan menjadi lebih menyesakkan. Kerana tekanan luar semakin meningkat, tepat ketika perpaduan dalaman semakin merosot. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves Global.